Ya, tak dengar. Atas lah mas. Ni. Boleh? Okey. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mula, kita nak buat satu pengumuman. InsyaAllah lepas kita habis ni kita makan dulu. Tak tahu nak habis pukul berapa tu, tapi saya rasa tak lewat lah daripada satu suku. Tapi saya rasa tak sampai lah pukul 1 pun. Sebab alik belakang ni banyak benda kita berulang dan benda tak susah mana, insya-Allah. Jadi kita akan makan dulu. Tuan rumah beragak benar lah kalau kita tak balik tak sebelum kita makan tu. Jadi kita sambung dengan qaulul musannif rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani abada wa la tabidan, fa inna Allah khalaqal jannata wan nara qabla al khalqi wa khalaqa lahuma ahlan, faman syaa'a minhum ila al jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ila an nari 'adlan minhu. Dan wal jannatu wan naru makhluqatan, syurga dan neraka kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hak ni memang tak ada iskal lah, tak ada sebarang keraguan bahawa syurga dan neraka ni merupakan makhluk Allah taala. Cuma persoalan dia ni, dak syurga dengan neraka tu ada dah dak lagi lah ni. Kita ahli sunnah, kita kata syurga dan neraka tu ada dah lah ni. Syurga dan neraka ada dah lah ni. Tapi sebahagian Mu'tazilah, tak, dia kata syurga dengan neraka tu tak ada lagi lah ni. Allah Ta'ala tak cipta lagi syurga dengan neraka lah ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cipta pada hari kiamat nanti, apabila syurga dan neraka itu akan digunakan, diperlukan. Kalulah pada pandangan mereka, hak guna akal mereka, kalulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dah syurga dengan neraka lah ni, dah sia-sia lah. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak duduk dalam tu, tak ada orang nak huni. Daripada pandangan mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh buat perkara yang sia-sia. Tak mengikut pandangan mereka. Tetapi kita berdasarkan wahyu, tak, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah, bahawasanya syurga dan neraka tu ada dah. Jadi tuan-tuan, antara dalil-dalil bahawasanya syurga dengan neraka ada dah, antaranya ialah dalam suratul Najmi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tengok Jibril alaihi salam ketika mana dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit, sampalah di kawasan Sidratul Muntaha. Di situ adanya jannatul ma'wa. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dah syurga. Bahkan tuan-tuan, dalam riwayat Mi'raj itu juga Nabi SAW telah dibawa menziarahi syurga dan juga menziarahi neraka.
Tak, 1400 tahun hak lepas tu Nabi kita tengok dah, maksudnya benda tu ada. Tak, maksudnya benda tu ada. Jadi tuan-tuan, kita ahli sunnah, kita i'tiqad berdasarkan riwayat-riwayat dan ayat Quran yang sampai pada kita. Adapun Mu'tazilah, mereka nak guna akal mereka, maka mereka menolak nas. Tak, mereka menolak teks-teks wahyu yang sampai kepada mereka. Sebab apa? Mereka mendahulukan akal ke atas nakal. La tafnayani abada, tidak akan sekali-kali dak syurga dengan neraka ini hancur dan musnah. Wala tabidan, lebih kurang tidak akan hancur dan musnah, maksudnya akan berkekalan sampai bila-bila. Akan berkekalan sampai bila-bila. Ini merupakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Walaupun tuan-tuan, dari sudut khilaf, ada khilaf. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawasanya syurga dan neraka kedua-duanya akan hancur dan musnah. Sebab pada mereka, apabila satu-satu benda tu, antaranya Mu'tazilah, dia kata apabila satu-satu benda tu adalah makhluk, maka dia tidak boleh berterusan. Sebab makhluk kok mana pun mesti kena hancur. Kok mana pun makhluk ni mesti kena hancur. Jadi hak tak hancur ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi pada mereka kata tak, syurga neraka kedua-duanya akan hancur. Tapi tuan-tuan, ahli sunnah kata syurga dengan neraka tak. Ahli sunnah kita boleh kata ada dua pendapat dalam isu ni. Satu, syurga memang tidak akan hancur sampai bila-bila lah. Tak, tidak akan hancur sampai bila-bila. Tak, orang-orang yang beriman, tak, mereka akan berada di dalam syurga sampai bila-bila. Dan ada pun tentang masalah neraka, majoriti ulama ahli sunnah mengatakan neraka juga tidak akan hancur sampai bila-bila. Cuma ada segelintir orang kata di kalangan ahli sunnah salaf, tak, sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya sebahagian daripada mereka tak mengatakan bahawasanya neraka itu akan hancur juga. Tak, dengan segala penghuni-penghuni dia tu akan hancur juga. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan ahli-ahli neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, yang kekal di dalam neraka itu ialah golongan-golongan yang kafir musyrik sahaja. Tak, untuk satu tempoh, tak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hancurkan syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hancurkan neraka dengan penghuninya. Ini satu riwayat daripada golongan salaf. Dan ada lagi lah dalil-dalil puak-puak mereka. Tapi nak ayat ini bukan pendapat majoriti jumhur para ulama. Dan majoriti jumhur para ulama ahli sunnah ialah bahawasanya neraka juga tidak akan hancur sampai bila-bila. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan ahli-ahli neraka yang beriman, tak, yang mana di dalam hati mereka ada walaupun kata sebesar biji sawi iman, Allah keluarkan mereka daripada neraka dan masukkan mereka dalam syurga. Maka pada waktu tersebut, tak, ahli neraka akan kekal di dalam neraka sampai bila-bila, dan ahli syurga akan kekal di dalam syurga sampai bila-bila. Tapi tuan-tuan, kita ni sebenarnya kita tak tahu pun apa hakikat akan berlaku. Jadi kita beriman sebagaimana orang kata majoriti ulama ahli sunnah bahawasanya syurga dan neraka kedua-duanya akan kekal. Tak, kekalnya mereka kerana kekalnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada mereka. Bukan mereka kekal dengan zat mereka sendiri. Tak, maksudnya benda itu adalah kata kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa sahaja Allah Ta'ala kehendaki, benda itu akan berlaku. Dan tidak ada kematian lagi tuan-tuan dalam pelbagai ayat. Tak, mereka sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut la yadhuquna fiha al-mautata illa al-mautata al-ula. Mereka tidak akan mati lagi buat kali kedua. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW bagi tahu bahawasanya apabila berlakunya hitungan amal manusia dimasuk ke syurga dalam neraka, tak, mati akan dibawa dalam bentuk satu ekor binatang, tak, kibash, kemudian akan disembelih. Nak ayat bahawasanya tidak akan berlaku kematian lagi selepas daripada tu. Nak ayatnya bahawasanya manusia ni mereka akan kekal sama ada di dalam syurga atau mereka akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa inna Allah khalaqal jannata wan nara qabla al-khalq. Hak ni fasihiyah, iaitu musannif rahmatan alaih dia nak cerita dengan lebih detail gapo maksud wal jannatu wan naru makhluqatan. Tak, iaitu fa innallaha khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Allah Taala dah cipta syurga dan neraka sebelum Allah Taala ciptakan makhluk-makhluk ini. Wa khalaqa lahum ahlan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta dak manusia-manusia, dak jin-jin, dak syaitan-syaitan yang mana akan menjadi ahli neraka ataupun ahli syurga.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia dah ada keputusan sebagaimana kita baca sebelum ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa banyak bilangan ahli syurga, berapa banyak bilangan ahli neraka. Betul tak? Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sebab apa? Qada dan qadar ini sebenarnya tuan-tuan adalah ilmu Allah Taala. Kerana sempurnanya ilmu Allah Taala, Allah Taala tahu belaka dah berapa akan masuk syurga, berapa akan masuk neraka. Wa khalaqalahuma ahlan, dan untuk neraka pun ada penduduk dia, untuk syurga pun ada penduduk dia. Faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu, siapa Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan atas sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu, siapa yang Allah Taala kehendaki tak mereka akan masuk ke dalam neraka atas sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga neraka dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali menzalimi manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah letak perkara-perkara yang mana menuju kepada syurga dan perkara-perkara yang mana menuju kepada neraka. Jadi manusia sendiri akan pilih tuan-tuan sama ada menuju kepada syurga ataupun menuju kepada neraka. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqalah. Jadi semuanya tuan-tuan manusia ini dah akan melakukan apa yang mana telah ditulis untuknya. Wa sa'irun ma khuliqalahu, dan akan menuju kepada apa yang telah dicipta untuk dia. Jadi tuan-tuan ni dalam masalah qada dan juga qadar, yang mana sebagaimana saya bagi tahu, dak ulama-ulama kita kata bila mari perbahasan tentang qada dan qadar kita jangan kecek panjang. Dak memang qada dan qadar ni dak kita akan kalau kita baca dalil jabariyah, dak kita nampak jabariyah betul. Kalau kita baca dalil qadariyah, kita nampak qadariyah betul. Sebab tu ahli sunnah ni ialah antara qadariyah dan juga jabariyah. Ahli sunnah ni dia adalah antara jabariyah dan juga qadariyah. Jabariyah ni apa tuan-tuan? Hak mana raja Allah Ta'ala tulis belakang dah siap-siap, kita ni mari jadi pelakon sahaja kepada skrip Allah Ta'ala. Kita ni tak ada ikhtiar, kita ni tidak ada pilihan langsung. Ada penggolongan qadariyah, dia kata apa? Dia kata manusia ni dia buat belakang amalan perbuatan dia tak ada kaitan campur pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ahli sunnah tak gitu tuan-tuan. Ahli sunnah tak, dia tahu bahawasanya dia pilih nak buat gapo sesuatu, tak, itu pilihan dia. Allah Ta'ala bagi kebebasan untuk memilih. Tetapi berlakunya perbuatan yang dia pilih itu adalah dengan kebenaran dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sifat adil Allah Taala, berdasarkan sifat pilihan manusia itu sendiri, dan berdasarkan rahmat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Kita ulang banyak kali dah benda ni. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'iru ila ma khuliqalah. Wasairun ila ma khuliqalah, dan semua akan beramal tak berdasarkan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gapo Allah Taala tahu manusia akan buat, hak itulah manusia akan buat dalam dunia ni. Dan manusia akan menuju kepada apa yang telah diciptakan untuk manusia. Maksudnya gapo manusia telah dituliskan untuk dia buat, maka dia akan buat benda tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang mana telah memberi, bertakwa, tak membenarkan perkara-perkara yang baik, tak tentang hari akhirat, tak tentang kenabian, tentang risalah dan seumpamanya, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, kami akan mudahkan dia. Allah Ta'ala kata, siapa mana memilih untuk jadi orang yang takwa, memilih untuk memberi, menginfakkan harta ni jalan Allah, dan memilih beriman kepada hari akhirat, bersedia untuk hari akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan untuk yang lebih mudah untuk dia. Wa amma man bakhila, adapun orang yang mana dia berlaku bakhil, wastaghna, dia rasa diri dia hebat, dia tidak berhajat kepada sesiapa, wa kadzdzaba bil husna, dan dia berdusta kepada hari kiamat, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan untuk dia ke arah jalan kesusahan. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya berdasarkan pilihan manusia, Allah SWT akan mudah. Siapa milih untuk menjadi kebaikan, untuk buat kebaikan, Allah SWT akan bawa dia kepada kebaikan. Siapa pilih untuk buat maksiatan, siapa pilih untuk buat dosa, maka Allah SWT akan mudahkan dia untuk jalan dosa. Maksudnya sebagaimana kita beritahu kemarin, iradahnya ada dua, satu syar'iyah, satu kauniyah. Tak, kalau manusia pilih untuk buat dosa, Allah Ta'ala akan mudah. Tetapi dari sudut syarak, Allah tak suka benda tu. Kalau manusia pilih untuk buat baik, Allah Ta'ala akan mudah untuk dia buat baik. Dan dari sudut syarak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka pada amalan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Jadi itu maksud wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqalah.
Innal wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan, keburukan, dak kedua-duanya telah ditakdirkan untuk umat manusia. Hak ni untuk rat golongan Mu'tazilah dak dan seumpamanya yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni dia hanya boleh buat benda yang baik-baik sahaja. Dak hak buruk-buruk ni tidak boleh dinisbahkan pada Allah. Allah Taala tak sel benda-benda yang buruk pada manusia. Tidak tuan-tuan. Hak baik, hak buruk semuanya daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya bagi tahu bahawa qadar ni ada dua. Satu qadar yang bersifat kauniyah, yang bersifat keduniaan, dari sudut hidup dia, ajal dia, kaya dia, miskin dia, rezeki dia, susah senang hidup dia, semua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan kepada kita. Nampak tak? Baik buruk semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi takdir, qadar ialah dari sudut satu-satu orang manusia itu akan jadi satu orang yang celaka ataupun satu orang yang bahagia. Satu orang akan menuju ke syurga ataupun satu orang akan menuju ke neraka. Hak ni kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan untuk mereka memilih dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan mereka. Dan kalau mereka memilih kufur, mereka memilih syirik, itu pun Allah Taala kehendaki daripada mereka. Dengan erti kata Allah Taala mudah jalan untuk mereka. Tetapi Allah suka, Allah tak suka benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Tak, siapa memilih untuk buat benda-benda yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah jalan untuk dia buat benda-benda yang baik. Allah suka, Allah tak suka, Allah suka benda tu. Nampak tak tuan-tuan? Mudah. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan kedua-duanya telah ditakdirkan ke atas umat manusia. Tak lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan berlaku, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tuliskan ke atas kami. Antara iman ialah beriman dengan qada dan juga qadar. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan qadar, tak sama ada yang baik ataupun buruk, wa huluwihi wa murrihi, tak sama ada yang manis ataupun pahit, minallahi ta'ala, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nombor 89 ni payah tuan-tuan, nak terjemah lagu mana pun saya tak reti. Wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi takunu ma'al fi'li. Wa amma al-istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al-alat fa hiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqu al-khitab wa huwa kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam nombor 89 ni saya faham, tapi saya nak terjemah ke bahasa Melayu tu, nak tukar dia punya uslub gaya bahasa kepada gaya bahasa Melayu, saya jadi macam peling, tak tahu nak royak. Sebenarnya tuan-tuan, nak royak di sini masalah istita'ah. Istita'ah ni ialah masalah kemampuan. Istita'ah, taqah, kudrah sama lebih kurang maksud dia dalam bahasa Arab. Jadi istita'ah ni kita jumpa semua dalam Quran, kita jumpa semua dalam hadis. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan ke atas orang-orang yang mana yang mampu, iaitu kalau kita tengok dalam mazhab kita, terjemah dia dalam tafsir Jalalain, dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu, iaitu orang yang mana tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'am miskin. Dia kena bayar fidyah. Orang mana tidak mampu untuk berpuasa, dia kena bayar fidyah. Imam Suyuti rahmatullahi alaihi dia terjemah lagu tu fit tutiqunahu dengan makna la tutiqunahu. Kalau terjemah asal sepatutnya ke atas orang-orang yang mampu, dak mereka kena bayar fidyah, dak kepada orang miskin kalau mereka tidak mahu berpuasa. Tapi Imam Suyuti rahmatullahi alaihi dia terjemah wa 'alal ladzina yutiqunahu, ke atas orang yang mampu tu dia terjemah ke atas orang yang tidak mampu. Kalau tuan-tuan ngaji tafsir, tuan-tuan akan jumpa khilaf di kalangan para ulama. Tak, antaranya ialah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata kalau orang tu dia mampu berpuasa, tak, tetapi dia tak sempat puasa, jadi dia boleh bayar fidyah. Hak ni kata para ulama, kenyataan Ibn Abbas ni awal-awal dulu, awal-awal Islam, ketika mana puasa baru nak diwajibkan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan sama ada mu nak puasa ataupun mu tak sempat puasa. Tak, tapi kalau mu tak sempat puasa, mu kena bayar fidyah. Dan fatwa Ibn Abbas ini masih lagi digunakan oleh sebahagian para ulama. Tak, mereka gunakan kepada orang-orang yang mana tidak mampu berpuasa, jadi mereka kena bayar fidyah. Seumpama orang-orang tua, tak, tidak ada waktu untuk qada dah sebab dia sakit secara berterusan dan seumpamanya, maka mereka kena bayar fidyah daripada harta mereka. Ala kulli hal, Imam Suyuti rahmatullahi alaih dia terjemah la yutiqunahu, bukan pandai-pandai daripada pihak dia, sebab ataqa yutiqu dan antara khususiat wazan, dan ataqa yutiqu antara khususiat wazan if'al adalah untuk lisalb, adalah untuk menarik ataupun kata
nak menarik perbuatan tersebut. Maksudnya ataqa dia boleh mari dengan maksud la yutiqu. Hak ni antara benda dibahaskan dalam ilmu saraf tuan-tuan. Dan ataqa dengan maksudnya salb, iaitu salbut taqah di situ. Maksudnya la yutiqun. Sebab tu Imam Suyuti rahmatullahi alaih dia telah takdirkan dengan la yutiqun, iaitu ke atas orang yang mana tidak mampu, dia tak boleh nak puasa, maka dia kena bayar fidyah. Jadi di sini Allah guna perkataan ataqa yutiqu. Dengan maksud istita'ah, mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentaklifkan, membebankan hamba-hambanya kecuali apa yang mereka mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya setakat yang kamu mampu. Jadi tuan-tuan, istita'ah ni, kemampuan ini, kata para ulama dia ada dua. Satu istita'ah qabla al-fa'li, iaitu istita'ah kemampuan sebelum manusia tu buat sesuatu amalan. Hak ni yang dimaksudkan dengan taklif, iaitu sihat tubuh badan, panca indera yang sihat. Jadi ini dinamakan istita'ah qabla al-fi'li, iaitu ada kemampuan sebelum membuat sesuatu amalan. Hak ni kita namakan sebagai taklif, iaitu madarut taklif alal istita'ah. Manusia disuruh untuk, manusia dibebankan dengan bebanan hukum hakam adalah apabila manusia cukup syarat-syarat dia. Sebagaimana kita tahu, baligh, berakal dan selamat panca indera. Hak ni dinamakan istita'ah qabla al-fi'li. Kemudian dia ada satu lagi tuan-tuan, yang dinamakan sebagai al-istita'atu ma'al fi'li. Dia ada dah syarat umum tu, dia cukup dah mukallaf dah. Dia ni satu orang akil, satu orang baligh. Kemudian dia ni satu orang yang mana selamat panca indera dia. Secara umum dia Muslim, yang mana dia ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadat. Tetapi dia ada satu lagi dinama al-istita'atu ma'al fi'li, iaitu istita'ah kemampuan untuk buat amalan pada waktu tersebut. Kita secara umum Muslim mukmin dah tuan-tuan. Tapi bila nak buat haji, adakah pada waktu tersebut kita cukup syarat ataupun tidak? Dan syarat haji sebagaimana tuan-tuan tahu dia kena ada perbelanjaan, selamat perjalanan, dan seumpamanya. Boleh untuk buat haji, maksudnya masuk untuk buat haji tu masih lagi ada, iaitu sebelum kita terlepas wukuf di Arafah. Maksudnya waktu untuk kita pergi berjalan buat haji tu cukup. Let's say tuan-tuan, kita pergi buat haji, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Duit kita di Malaysia cukup pada 10 Zulhijjah, 8 Zulhijjah sebagai contoh. 8 Zulhijjah duit kita cukup. Tak kira lah cukup tu dengan pewarisan harta pusaka. Ayah kita mati, kita boleh duit 70,000, 80,000. Jadi kita cukup duit. Sedangkan haji esok, kalau kira memang wajib lah haji dah. Sebab apa? Kita ada duit lebihan untuk tahun tersebut. Tapi tuan-tuan, ada satu ketika lagi syarat dia, boleh tak kita nak pergi sapa ke tempat tersebut sebelum orang kata paling pun wukuf di Arafah tu kita sempat. Bila habis wukuf di Arafah tuan-tuan? Sebelum fajar pagi ke-10. Bermula daripada zuhur hari ke-9, sebelum fajar pagi ke-10. Duit gapo cukup syarat dah. Tapi adakah istita'ah kita sempurna? Kita Muslim mukmin, betul dah waktu istita'ah sebelum kita buat amalan tu secara umum Muslim cukup dah. Cumanya kita nak pergi ke Mekah supaya kita boleh dapat wukuf di Arafah tu dah. Kita daripada Malaysia dengan urusan visa gitu gini, untuk sampai ke Mekah sebelum daripada fajar hari ke-10 Zulhijjah. Tak ada. Jadi bila tak ada tuan-tuan, maka gugurlah haji untuk tahun tu. Itu dinamakan istita'ah ma'al fi'li, iaitu istita'ah kemampuan untuk buat beserta dengan perbuatan itu sendiri. Jadi istita'ah qabla al-fi'li ni orang kata madarut taklif, iaitu syarat umum. Syarat umum kita untuk dipanggil satu orang mukallaf, iaitu aqil, baligh, selamat panca indera. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian untuk buat setiap amal perbuatan tu, solat kita ada istita'ah dia. Kalau kita tak boleh berdiri, kita kena duduk. Hak tu perbahasan dia. Ni orang kata lebih kurang maksud daripada ni. Jadi tuan-tuan, wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuz an yusaf al-makhluq bihi takunu ma'a al-fi'li. Wa amma al-istita'atu min jihati as-sihhati wal wus'i wat tamakkun wa salamati al-alat fa hiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqu al-khitab wa huwa kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Saya malah terjemah, tuan-tuan baca dia terjemah mana ada. Wa af'alul ibadi hiya khalqullah wa kasbun minal ibad. Dan perbuatan manusia ni ialah khalqullah.
Maksudnya Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku. Itu Allah Ta'ala hak buat tu. Manusia nak curi pun Allah Ta'ala hak buat. Manusia nak zina pun Allah Ta'ala hak buat. Dengan erti kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan benda tu berlaku. Wa kasbun minal ibad. Tetapi itu adalah usaha daripada pihak manusia. Dah manusia usaha nak curi, Allah Ta'ala mudah. Tapi Allah Ta'ala tidak suka benda tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Sebab mengikut golongan Qadariyah Mu'tazilah, perbuatan manusia ni hak manusia buat sendiri. Tak, tidak ada kaitan langsung pun dengan Allah Ta'ala. Maksudnya pada dia, setiap manusia ni dia boleh buat apa hak dia nak. Sebagaimana kita syarah dah kemarin. Sebab apa Mu'tazilah kata gitu? Sebab dia nak menafikan benda-benda yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak nafikan Allah daripada benda-benda yang buruk. Betul, tujuan baik. Tetapi last sekali dia buat satu dosa besar, iaitu dia kata manusia ni, semua manusia ni dia ada kuasa seumpama dengan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ikut kata-kata Mu'tazilah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala taksir kekufuran bagi manusia. Allah Ta'ala taksir kesyirikan bagi manusia. Manusia hak pilih nak syirik sendiri. Manusia hak buat syirik sendiri. Manusia hak buat kufur sendiri. Tak, kononnya mereka nak menyelamatkan Allah daripada apa? Daripada melakukan benda yang buruk, benda yang tidak baik. Tetapi mereka terlupa bahawasanya mereka telah nisbahkan kekurangan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala nak mereka beriman, tetapi manusia nak kafir. Jadi kehendak manusia tu boleh lawan kehendak Allah Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Dia kata Allah Ta'ala nak keimanan bagi mereka, tapi manusia, sebab manusia nak syirik, Allah Ta'ala tak boleh nak buat apa, manusia pilih syirik. Jadi nampak selapis, memanglah nampak comel. Kita nak nafikan keburukan, sifat-sifat tak comel, curi, syirik, gapo semua daripada Allah. Tetapi kalau kita gur kerana kalau kita cek molek, gapo akan berlaku tuan-tuan? Kita nampak Allah Ta'ala tidak ada kuasa terhadap gapo dia nak. Dia nak satu benda, tapi makhluk nak benda lain. Nampak tak tuan-tuan? Jadi benda ni pun tak betul juga. Wa af'alul ibadi ya khalqullah wa kasbun minal ibad. Perbuatan manusia ialah berdasarkan keizinan Allah. Allah yang bagi benda tu berlaku. Tak, wa kasbun minal ibad, tetapi adalah usaha daripada pihak manusia. Antara dalil ahli sunnah tuan-tuan ialah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan kamu dan apa sahaja yang kamu lakukan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Gapo hakmu nak tidak akan berlaku kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki, itu yang akan berlaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mampu ke atas segala sesuatu. Maksudnya gapo dia nak berlaku. Tak, sepatutnya gitu. Tak, tapi manusia kerana keraking dia, selepas kita suruh pilih kebaikan, dia tak say kebaikan. Allah wi juga, tapi Allah wi dalam keadaan Allah Ta'ala tak suka. Kalau kita buat contoh manusia hari ni, walillahil mathalul a'la. Tak, hari ni mak pak anak dia nak go tu nak go ni, hak benda hak mak pak tak suka pun. Tapi last sekali mak pak wi juga. Kata wi dalam keadaan mecok, bukan redha pun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih lagi daripada tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah hantar nabi-nabi, hantar rasul, hantar Al-Quran, bagi akal, petunjuk supaya manusia pilih jalan kebaikan. Tapi dah manusia kerakeng nak juga benda-benda hak tak molek, maka last sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan sekali-kali redha. Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bebankan kepada mereka kecuali apa yang mereka mampu buat. Di sisi ahli sunnah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan taklifkan, bebankan manusia dengan benda yang mana manusia tidak mampu buat. Wala yutiqun illa ma kallafahum. Dan mereka tidak akan mampu buat kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah taklifkan mereka untuk mereka buat. Wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah. Dan ini adalah tafsir kepada kenyataan tidak ada daya dan upaya selain dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naqul, kita kata la hilata li ahad. Tidak ada tipu daya, tidak ada helah bagi sesiapa. Wala tahawula li ahad. Tidak ada upaya bagi sesiapa. Wala harakata li ahad. Tidak ada pergerakan bagi sesiapa. An ma'siyatillah illa bi ma'unatillah. Untuk mereka itu memaksiati Allah kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Tak. Kalau dia nak buat benda buruk, nak buat maksiat pun, dia boleh gerak tu sebab Allah Ta'ala izinkan. Pertolongan daripada pihak Allah, tapi Allah tak suka. Wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wathabati 'alaiha illa bi taufiqillah. Dan tidak akan ada kekuatan kepada sesiapa pun untuk melakukan ketaatan kepada Allah,
dan untuk teguh istiqamah di atas ketaatan kepada Allah kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni tuan-tuan, orang kata benda jelas belaka dah. Sebagaimana kita tahu, ini merupakan kata penerangan kepada bahawasanya manusia ni dia adalah dia buat pilihan sendiri terhadap gapo dia nak dalam kehidupan, dan Allah akan mudahkan. Dan apa yang Allah mudahkan itu tidak bermakna Allah redha ataupun Allah marah. Kalau Allah mudahkan untuk orang curi, tak bermakna Allah suka orang curi. Tak, Allah Ta'ala benci orang curi. Tapi Allah mudahkan. Sebab apa? Sebab dia pilih untuk curi. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala. Semua benda akan berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa ilmihi, dengan pengetahuan Allah. Wa qada'ihi, dengan keputusan Allah. Wa qadarihi, dengan ketentuan Allah. Ghalabat masyiatuhul masyiati kullaha. Kehendak Allah akan melawan, menguasai, memenangi semua kehendak-kehendak manusia. Wa akasat iradatuhul al-iradati kullaha. Kita boleh terjemah angkasat itu seumpama dengan ghalabat juga, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya akan melawan ataupun akan menguasai, akan mengatasi semua kehendak-kehendak. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha, dan Allah Taala punya keputusan akan mengatasi segala helah. Yaf'alu ma yasha, dia buat apa dia nak. Wa huwa ghairu zalimin abada. Hak ni penting. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Taqaddasa an kulli su'in wa hain. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada segala benda-benda yang buruk. Wa hain iaitu al-halak, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada hancur dan binasa. Wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Adapun doa orang-orang yang hidup dan sedekah orang-orang yang hidup ada kemanfaatan, ada dia punya faedah untuk orang-orang yang telah mati. Ini merupakan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, doa ni memang kita kata jelas lah. Sebab doa ni bukan nyapa pahala ke apa. Doa ni adalah kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala ringankan azab dia, Allah Subhanahu wa taala rahmati dia. Hak ni orang kata tak ada muskilah. Hak ni tak ada masalah. Sebab doa ni memang benda yang sabit. Semaya jenazah itu sendiri pun sebenarnya doa kepada orang yang mati itu. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala rahmati dia dan seumpamanya. Dan dalam hadis yang lain, doa ketika mana sembahyang jenazah. Kemudian ada doa ketika mana selepas pengkebumian, dan istaghfiru li akhikum, mintalah istighfar kepada Allah untuk saudaramu. Was'alu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi keteguhan kepada dia. Dan ketika mana disoal oleh Munkar dan juga Nakir, fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang sedang diuji dan disoal di dalam kuburnya. Jadi hak ni pun Nabi suruh doa ketika mana selepas dafan, selepas pengkebumian. Adapun doa selepas pengkebumian, benda ini dibenarkan juga ada dalam Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang mana mari kemudian mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka dan memaafkan orang-orang yang mendahului mereka dengan iman. Jadi tuan-tuan, doa ni kata tak ada muskilah. Sebab kita doa bukan kita beri pahala ke apa, tak ada. Benda ni tidak ada sebarang persoalan. Cuma tuan-tuan, khilaf dia ada mana? Khilaf, okey, apabila satu-satu orang manusia tu mati, ada benda-benda yang telah disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya manusia ni dia akan dapat manfaat daripada amalan orang yang masih hidup. Antara hak dalil kita selalu dengar ialah idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati satu-satu orang anak Adam, akan terputus amalan-amalan dia kecuali daripada 3. Antaranya sedekah jariah, sedekah yang berterusan, wakaf dan seumpamanya. Kemudian anak saleh yang mana mendoakan dia. Kemudian ilmu yang mana dimanfaatkan. Ilmu yang diajar dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan, banyak lagi dalil-dalil yang lain yang disebut
di dalam hadis-hadis yang mana dikira sebagai amalan yang mana akan berterusan pahala dia walaupun orang itu telah mati. Antaranya tanam pokok. Pokok yang berbuah lah biasanya. Sama ada orang makan, dimakan oleh burung, dicuri dan seumpamanya, semua benda itu akan berterusan pahalanya. Antaranya gali telaga. Yang mana telaga itu menjadi manfaat kepada orang-orang yang mana guna air dia, musafir-musafir yang lalu, mandi, guna. Jadi benda-benda ni semua disebut di dalam pelbagai riwayat, tuan-tuan. Dan dalam riwayat juga sebut, kalau satu-satu orang tu mati, ada orang tu bayar dia punya hutang, maka terlepaslah dia daripada persoalan hutang. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis, bahawasanya satu orang sahabat iaitu Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia tolong bayar 2 dinar untuk satu orang mati yang mana dia tak sempat bayar sebelum ni. Maka apabila Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu dia bayar benda tersebut, hutang tersebut, Nabi SAW kata, al-an barratna alaihi jildatah, sekarang kamu telah sejukkan kulit dia di dalam kubur tersebut. Sebab apa, tuan-tuan? Benda ini merupakan hak yang mana perlu ditunaikan sebelum mati. Dan bila kata hak, benda itu merupakan benda yang akan ada tuntutan, tidak terlepas. Mayat di dalam kubur dan seumpamanya. Jadi Nabi SAW bagi tahu bahawasanya kalau orang hidup untuk lepaskan hutang orang yang telah mati, benda itu dibenarkan. Dan begitu juga sedekah, tuan-tuan. Sedekah dibenarkan, tak sampai pahala. Sebagaimana satu orang sahabat, tak silap saya, Sa'ad ibn Ubadah, ketua Khazraj di kalangan kaum Ansar, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, ya Rasulullah, mak aku mati dalam keadaan mengejut. Kalulah dia hidup, pada sangkaan aku dia akan sedekahkan kebun dia. Boleh tak aku nak sedekah untuk mak aku? Maka Nabi SAW kata boleh. Maka lelaki tersebut dia telah sedekahkan kebun dia. Maksudnya siapa, tuan-tuan? Bukan tak siapa. Sebab ada sebahagian ahli bid'ah daripada golongan Mu'tazilah, dia kata apabila manusia tu mati, dia tidak akan dapat manfaat langsung daripada amal-amal perbuatan manusia di dunia. Jadi secara umumnya tak dapat langsung kebaikan daripada perbuatan manusia di dunia. Jadi hak mana sabit daripada hadis pun dia nafikan lah. Sebab dia pegang kepada kenyataan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia ni dia akan boleh gapo hak dia buat aja. Maksudnya apabila dia mati, tak ada perbuatan dah lah daripada pihak dia. Amalan soleh gapo dia tak buat dah, maka dia tak layak dapat benda tersebut. Jadi tuan-tuan, benda ni bukan berhenti situ je. Dia nafikan gapo hak sabit daripada Quran, sabit daripada hadis. Nampak tak? Amalan-amalan soleh, amal ma'ruf nahi munkar kita, semua benda-benda tu termasuk di dalam buku amalan kita. Nampak tak, tuan-tuan? Dalil banyak sangat kalau kita nak cerita. Jadi ada beberapa khilaf di sini. Beberapa khilaf tentang masalah ibadat niabah. Niabah ni kita ganti orang untuk buat amal ibadat. Ada beberapa amalan yang mana para ulama kata boleh niabah. Antaranya ialah haji. Apabila satu-satu orang tu meninggal, dia tak sempat nak tunaikan haji, maka kita boleh ganti haji untuk dia. Dapat pahala lah bagi orang yang meninggal tak sempat buat haji tu. Bahkan dalam mazhab kita, tuan-tuan, niabah haji ni ada dua. Satu hak wajib, satu hak sunat. Hak wajib ialah orang yang mana dia cukup syarat dia. Dan dalam mazhab kita syarat dia apa? Az-zadu war-rahilah. Ada belanja dan ada kenderaan untuk pergi ke Mekah. Tak cukup belanja untuk diri dia, belanja untuk anak isteri dia di rumah, dan dia ada kenderaan untuk pergi ke Mekah. Jadi apabila cukup belanja, tuan-tuan, apabila dia mati dalam keadaan dia tidak menunaikan haji, menjadi kewajipan kepada ahli waris untuk menunaikan haji bagi si mati, guna duit daripada harta pusaka peninggalan dia. Hak ni hak wajib. Adapun hak sunat, satu orang yang mana dia mati dalam keadaan wajib, haji tu tak wajib kat atas diri dia, tapi anak dia nak buat niabah haji untuk mak dia, ayah dia, tak ada masalah. Benda ni akan dapat pahala untuk si mati. Sebab sabit daripada hadis, antaranya satu orang wanita, dia datang, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu mak dia mati, mak dia bernazar untuk menunaikan haji tapi tak sempat nak haji. Boleh tak aku nak tunaikan haji untuk mak aku? Jadi Nabi SAW kata, kalulah satu-satu orang manusia tu dia ada hutang kepada manusia yang lain, dia wajib bayar tak?
bagi pihak mak dia tu, dan ataupun ayah dia yang berhutang, dan ayah dia, mak dia telah mati, maka Nabi SAW kata dia wajib bayar ke tak? Orang perempuan tu kata dia wajib bayar. Maka Nabi SAW kata, dan begitulah juga hutang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berhak untuk dibayar. Cuma tafsil dia dalam kitab-kitab fiqh tentang masalah puasa. Tak, kalau satu-satu orang tu mati dalam keadaan dia ada puasa qada yang perlu ditunaikan. Tak, 4-5 hari, 6 hari, 10 hari. Tak, puasa qada yang mana dia perlu tunaikan, dan dia tak sempat qada, ataupun dia ada kesempatan untuk qada tapi dia tak qada, dan dia mati dalam keadaan dia tak qada. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi ada dua qaul, satu qaul jadid, satu qaul qadim. Qaul qadim, ahli waris kena puasa. Tak, kena puasa untuk si mati. Kata dia ni orang ahli waris, ni orang ambil sehari, habis ni hari. Dalam qaul jadid Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, tak, kita kena keluarkan fidyah daripada harta peninggalan si mati. Tak. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, tak silap saya, dia mentarjihkan qaul qadim dalam masalah ni, iaitu kita boleh puasa untuk menggantikan puasa dak si mati yang mana dia tidak qada puasa dia sebelum dia mati. Jadi nak ayat benda ni siapa juga di sisi para ulama. Antara perbahasan lain ialah tentang masalah baca Quran di kubur. Tak, ulama ada beberapa pendapat di sini. Sebahagian ulama kata bacaan Quran di kubur, dia masalah baca Quran di kubur ni tuan-tuan, bukan masalah siapa tak siapa. Majoriti para ulama kata siapa pahala. Tak, majoriti ulama kata sampai pahala. Hatta syarah Tahawiyah sendiri pun Ibn Abil Izz dia kata siapa. Cuma bila kita duk tentang ni tuan-tuan, bukan masalah siapa tak siapa. Dia masalah bid'ah dari sudut syiar. Bid'ah daripada sudut syiar. Kalau tuan-tuan pergi kubur, tak, ziarah kubur mak, kubur saing kau, tuan-tuan baca Fatihah dan tuan-tuan niatkan pahala tersebut untuk si mati. Tak, niatkan pahala tersebut untuk si mati, siapa biiznillah. Tak, tapi hak kita tentanglah ni apabila benda tu jadi syiar. Bila tu jadi syiar dengan ada upah, seumpamanya tak, buat benda ni, sebahagian besar ulama kata benda ni bid'ah. Sebab tidak ada orang kata petunjuk sedemikian rupa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata boleh baca hanya ketika pengkebumian sahaja, orang yang mana hadir di pengkebumian tersebut. Antaranya satu riwayat daripada Imam Ahmad. Tak, tapi hak dibuat selepas daripada pengkebumian, kemudian diupah orang untuk baca Quran, buat tunggu kubur dan seumpamanya, kata syarah Tahawiyah, tak, benda itu tidak ada asal petunjuknya daripada amalan para salaf daripada dulu sampai sekarang. Walaupun kita dengar orang duk nukil kenyataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahawasanya aku hukum sebagai mustahab, tak, baik untuk baca Quran di kubur. Bukan hak sebagaimana kita buat Allah ni tuan-tuan. Bukan sebagaimana kita buat Allah ni. Kalau saya pergi ziarah kawan saya meninggal di kubur dia, dah, assalamualaikum ahla diyari qaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dah. Jadi hak tu satu doa. Yang kedua, kalau saya baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, dah, kemudian saya niat sedekah pahala tersebut kepada si mati. Hak ni tak ada iskal. Hak ni tak ada iskal. Kebanyakan ulama kata boleh, dan insya-Allah akan sampai pahala tersebut. Tetapi hak kita marah ialah cara buat tu dalam bentuk syiar, itu yang dimarah oleh para ulama, sebab benda itu tidak ada petunjuk daripada salaf. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, kalulah si mati wasiatkan, dan apabila dia mati, upah orang untuk baca Quran di kubur dia dan dibayar kepada orang-orang yang mana baca Quran tu daripada duit wasiat, maka wasiat itu tidak boleh diterima. Dan wasiat itu dikira batil, tidak boleh dilaksanakan, sebab dia menyalahi syarak. Sebab apa tuan-tuan? Tidak boleh upah untuk baca Quran. Tambah pula orang pergi mana memang dia mengharap kepada duit. Tak, pahala dia tu tak tahu ada ke tak, sebab dia mengharap duit, tiba-tiba kita nak uwi kat orang pula. Tetapi secara umum majoriti para ulama, dan ini merupakan pendapat muktamad dalam mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, apa sahaja pahala kebaikan yang dibuat oleh manusia, apabila pahala itu menjadi milik dia, dia boleh sedekahkan kepada siapa yang dia suka. Sebagaimana jika dia ada satu benda pemilikan dalam tangan dia, dia ada
handphone, dia ada kereta, dia boleh bagi kepada sesiapa dia suka. Benda itu hibah dan benda ini jaiz di sisi syarak. Wallahu taala a'la wa alam. Tuan-tuan setuju ataupun tidak, hak ni hak saya pegang daripada dulu sampai lah ni, dan alhamdulillah tidak pernah berubah. Sebab kita kena faham, kita balas tu dalam bab gapo, dari isu gapo, kita nak marah mana. Bukan masalah siapa tak siapa pahala, tuan-tuan. Masalah syiar bid'ah tu, hak kita duk buat, kita reka-reka 3 hari 40 hari tunggu kubur, hak tu kita marah. Pahala siapa-siapa. Nampak? Kalau cikgu saya mati, tak, saya teringat dia, saya baca Fatihah, saya kata, ya Allah, jika ada pahala daripada amalan aku, dak aku sedekahkan untuk guru aku telah mati. Majoriti ulama kata siapa? Tak bid'ah gapo saya buat situ. Tak ada bid'ah gapo pun saya buat. Maksud tak ada satu syiar bid'ah pun hak kita buat. Para ulama kata, kalaulah pahala puasa, haji boleh siapa, takkan pahala baca Quran tak boleh siapa. Dari sudut qiyas boleh. Wallahu ta'ala yastajibu ad-da'wat wa yaqdi al-hajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doa-doa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hajat-hajat manusia. Jadi tuan-tuan, dalam masalah doa ni kita kena minta dengan Allah Ta'ala lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Tak, dalam hadis Nabi SAW kata, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tak, bila meminta, minta dengan Allah. Bila minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak, kata dan wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu berkata, ud'uni, dan mintalah kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya apabila satu-satu orang manusia dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak, kita nampak banyak kes keadaan, tak, manusia tersebut doa dia tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa isu poin yang mana kita perlu bagi perhatian. Yang pertama sekali, doa ni dia ada syarat-syarat dia. Tak, cukup syarat-syarat, dan kalau tidak ada penghalang-penghalang penerimaan doa, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima. Sebab ini janji daripada pihak Allah. Tak, syarat-syarat dia ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda yang kita minta tu benda-benda yang molek, benda yang baik, yang tidak dihalang oleh syarak dan seumpamanya. Jadi dalam masa yang sama, tak, kita buat doa-doa itu, kita cuba berdoa itu pada tempat-tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata akan mustajab, makbul doa pada waktu-waktu mustajab, waktu-waktu makbul. Kita cuba untuk buat semua benda tu. Dan dalam masa yang sama, kita ngelak daripada melakukan perkara-perkara yang mana boleh menghalang doa. Antaranya makan makanan yang haram, tak, minum minuman yang haram. Sebagaimana hadis, tak, dalam hadis 40 tu lah, tak, satu orang lelaki yang mana yutilus safar, tak, bermusafir panjang jauh, dan asy'atha akbar, rambut kusuk masai, tak, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama', dan dia telah angkat tangan dia ke langit. Tak, yaqulu rabbi ya rabbi ya rabbi, Tuhanku Tuhanku. Tak, wa mat'amuhu haram, makanan dia haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dia haram, wa malbasuhu haram, dia punya pakaian haram, wa ghudhiya bil haram, dia telah dibesarkan dengan benda-benda yang haram. Anna yustajabu lidzalik. Tak, bagaimana dia punya doa boleh didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi tuan-tuan, apabila manusia dia tidak dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena cek dululah sama ada doa kita tu cukup syarat ataupun ada penghalang-penghalang daripada doa diterima. Benda-benda ni disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, satu lagi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala terima doa kita, adakah bermakna Allah Ta'ala kena buis biji gapo kita nak? Tak, dalam hadis Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa ta'ala jawab doa apabila doa tersebut cukup syarat dan tidak ada penghalang. Tetapi adakah jawapan Allah itu dalam erti kata kita akan dapat gapo kita nak sebut? Tidak, Nabi kata. Kadang-kadang Allah Ta'ala wi gapo kita nak. Kadang-kadang Allah Ta'ala wi seumpama dengan hak kita nak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada musibah, tak, berbanding dengan gapo hak kita nak. Faham tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita minta nak duit 10,000, Allah Ta'ala tak duit 10,000, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan rumah kita daripada terbakar. Dan benda ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam setengah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah simpan benda tu untuk manusia di akhirat.
Tuan-tuan boleh tengok dalam adab mufrad dan seumpamanya dalam masalah doa dan dalam masalah penerimaan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh kita tengok di riwayat-riwayat tersebut. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'. Allah Subhanahu Wa Taala dia memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang mana memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ain. Kita tidak boleh berlepas diri daripada Allah dan kita tidak boleh bersendirian daripada Allah walaupun untuk sekelip mata. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin. Dan sesiapa yang rasa dia ni boleh berlepas diri daripada Allah, tak berhajat kepada Allah walaupun sekelip mata, faqad kafara, sesungguhnya dia telah kafir. Wa sara min ahli al-hain, dan dia ni adalah daripada orang-orang yang celaka, daripada orang-orang yang binasa dan daripada orang-orang yang mana hancur. Sebab apa tuan-tuan? Lahu mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Taala baginya adalah kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah, zat yang mana pada genggamannya, pada tangannya ialah kerajaan bagi segala sesuatu, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kamu semua umat manusia ni akan dikembalikan. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Tak siapa yang mana boleh memiliki sesuatu untuk kamu selain daripada Allah. Katakan wahai Muhammad, siapa lagi yang ada kuasa selain daripada Allah terhadap kamu? Da in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Jika Allah Taala berkehendakkan kemudaratan ataupun jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kemanfaatan kepada kamu semua. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, ini menjadi dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia memiliki segala sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya. Manusia ini semuanya berada di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan berhajat kepada Allah sebagaimana kita lepas dah sebelum ni. Wallahu yaghdab wa yarda la kahadin minal wara. Allah Subhanahu Wa Taala marah, Allah Subhanahu Wa Taala redha, dan tidak seumpama dengan manusia-manusia yang lain. Tak, marah Allah Taala tak serupa dengan manusia. Tak, sayang Allah tak serupa dengan manusia. Tetapi Allah marah, Allah redha, Allah sayang, Allah benci. Benda ini ialah sifat-sifat yang sabit bagi Allah sebagaimana disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, sebagaimana dalam hadis, tak, apabila umat manusia pergi berjumpa dengan Nabi-Nabi, tak, untuk memulakan hisab, jumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi tersebut takut untuk mulakan percakapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar dimulakan hisab. Dia kata apa? Nabi-Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dak marah pada hari ini dengan perasaan marah yang mana Allah tidak akan marah sedemikian rupa lagi selepas daripada hari ini. Tahu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala marah, Allah Taala pada darjat dia. Ada hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala marah begitu dahsyat sekali, itu pada hari kiamat, dan ada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala marah. Tak, kalau kita tengok apabila Nabi-Nabi dibunuh, Nabi-Nabi diseksa, Allah tak marah ke? Allah marah. Tetapi marah itu berbanding dengan marah hari kiamat, marah hari kiamat lebih lagi. Sebagaimana kita tahu, marahnya Allah kepada orang mana membunuh beratus-ratus orang, tak, secara akli, logiknya, tidak sama dengan marah Allah kepada orang mana mencuri duit RM1. Nampak tak tuan-tuan? Tapi lagu mana Allah marah? Kita ahli sunnah, kita kata kita tak tahu bentuk dia lagu mana. Kita tak perlu nak bincang panjang-panjang. Dan Allah Ta'ala kata dia marah, kita pun marah. Kita pun marah. Kita pun kata Allah marah. Nabi SAW kata Allah marah, kita pun kata marah. Faham tak tuan-tuan? Okey, kita masuk kepada perbahasan hujung-hujung dah ni. Dah lebih kurang ada 10-11 poin tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini juga merupakan isu-isu yang mana dimasukkan di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab ramai puak-puak yang mana menisbahkan diri mereka kepada Islam, mereka menyelisihi kita dalam usul yang besar ini, terutamanya golongan Syiah. Yang mana mereka mencerca sebahagian besar sahabat Nabi SAW. Hanya beberapa orang sahaja yang pada mereka tidak murtad selepas matinya Nabi SAW. Dan ada sebahagian Khawarij yang menghukum kafir sahabat-sahabat Nabi, terutamanya berada bersama dengan Ali yang terlibat dalam peristiwa tahkim antara Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada sebahagian daripada mereka yang kata orang yang terlibat dalam peperangan Siffin, Jamal, yang mana berperang berbunuh antara satu sama lain, itu mereka sebagai orang kafir, berdasarkan
usul i'tiqad mereka. Jadi bab ini tuan-tuan dibawa adalah untuk menjelaskan akidah sebenar kita ahli sunnah berdepan dengan puak-puak ni. Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, sebab apa Allah cinta pada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah cinta kepada mereka, redha kepada mereka. Jadi kita juga kena cinta dan redha kepada mereka. Tak, sebagaimana kita lepas sebelum ni, tak, kita mencintai orang-orang yang mana melakukan keadilan dan amanah. Tak, sebab Allah cinta pada mereka. Jadi begitu juga kita kena cinta kepada para sahabat. Kita kena kasih kepada para sahabat lebih-lebih lagi. Jadi tuan-tuan, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, tetapi kita tidak melampau-lampau mencintai dak seseorang di kalangan mereka sehinggalah kita ni dak menjadikan dia tu sampai imam maksum. Dak, sebahagian daripada mereka menjadikan dak Imam Ali ni seumpama Tuhan. Ada orang melampau di kalangan mereka. Ya, golongan yang kata Allah Taala duduk dalam badan Ali. Dak, ada di kalangan mereka yang melampau bahawasanya sepatutnya agama ini bukan untuk Nabi SAW tapi adalah untuk Ali. Dak, malaikat Jibril tersalah. Golongan Ghurabiyah ni dak, daripada golongan Syiah dia kata apa? Dia kata malaikat Jibril tersalah. Tak patut turun ke patut turun ke Ali, tapi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda ni semua benda-benda kata mengaruh, tak, benda-benda yang mana boleh menggelincirkan akidah dan seumpamanya. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri daripada salah seorang daripada mereka. Maksudnya tak serupa dengan Syiah. Syiah ni dia boleh cinta ahli bait dengan syarat dia mesti berlepas diri daripada para sahabat hak lain. Tak, dia nak cinta ahli bait dengan syarat dia mesti mengkafir sahabat hak lain. Kita tak gitu tuan-tuan. Kita boleh cinta ahli bait, kita boleh cinta sahabat. Tak, kata Dr. Al-Qarni, as-sahabah wa alul bait da'ainani fil ras. Sahabat dengan kaum keluarga Nabi ni seumpama dua biji mata. Tak, di muka manusia, di kepala manusia. Jadi kita tuan-tuan mencintai mereka tak sekadar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak gulu dan kita tidak melampau-lampau menisbahkan kepada mereka benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi kepada mereka. Wa nabghadu man yabghuduhum, dan kita benci, marah kepada orang mana benci dan marah mereka. Wa bi ghairil khair yadhkuruhum, dan orang sebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, melaknat mereka, mencerca mereka, naudzubillah. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak sebut mereka kecuali dengan benda-benda yang baik. Wa hubbuhum din wa iman wa ihsan, mencintai mereka ialah agama, keimanan dan juga ihsan, melakukan perkara yang baik. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan kita membenci mereka ini adalah kekufuran, adalah kemunafikan dan juga adalah kesesatan. Jadi tuan-tuan, banyak sangat tuan-tuan dak pujian-pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat dak di dalam Al-Quran, dan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang mana bersama dengan mereka itu, bersama dengan Nabi itu adalah orang-orang yang mana keras ke atas orang kafir, ruhama'u bainahum. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mana pengasih penyayang sesama dengan mereka. Tarahum ruk'an sujadan, kamu tengok mereka ni adalah orang-orang yang mana rukuk, sujud. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang mereka di dalam Taurat, Allah sebut tentang mereka di dalam Injil, dan di hujung-hujung tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita keampunan untuk mereka dan darjat kedudukan yang tinggi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang terdahulu daripada golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mana mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, Allah Subhanahu wa taala telah redha orang-orang yang beriman ketika mana mereka berjanji taat setia di bawah pokok ketika mana bai'atul ridwan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dan untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Tuan-tuan tahu cerita pasal bai'atul ridwan? Pada waktu tersebut apabila Nabi SAW tidak dibenarkan untuk masuk menunaikan umrah di kota Mekah, Nabi SAW telah hantar Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai wakil untuk bercakap. Jadi apabila Uthman lambat balik, Nabi SAW dan para sahabat takut Uthman telah dibunuh, dikhianati, maka Nabi telah mengambil janji taat setia. Pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni dalam surah Al-Fatah. Tuan-tuan boleh cek dan tuan-tuan boleh baca tafsir dia.
Dan dalam ayat yang lain, dalam suratul Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi aw qatal. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama kedudukan di kalangan para sahabat sendiri, tak sama. Orang yang mana membelanjakan harta dia sebelum Fatah Mekah pada tahun ke-8 Hijrah dan berperang sebelum Fatah Mekah dengan orang-orang yang mana masuk Islam selepas Fatah Mekah. Orang-orang yang mana infak berperang bersama dengan Nabi selepas Fatah Mekah, tak sama dari sudut level darjat. Tapi Allah Ta'ala kata apa lepas tu? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap seorang daripada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan untuk mereka. Al-husna di situ ialah syurga, tuan-tuan. Setiap seorang daripada mereka, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan syurga. Dalam hadis-hadis Nabi SAW kata, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kamu mencerca seseorang daripada sahabat aku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalaulah seseorang daripada kamu dia menginfakkan sebesar bukit Uhud emas ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sama pahala dia nilai sedekah satu mud, satu cupok ataupun separuh cupok sahabat-sahabat aku buat. Dalam riwayat Muslim, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni ketika mana Khalid bin Al-Walid dia bergaduh dengan Abdul Rahman ibn Auf. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Dia bergaduh, jadi dia telah kata perkataan kesat kepada Abu Sa'id, kepada Abdul Rahman ibn Auf. Khalid bin Al-Walid masuk Islam lambat. Bahkan dia banyak bunuh sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Betul tak, tuan-tuan? Jadi apabila Khalid bin Al-Walid royak lagu tu kepada Abdul Rahman bin Auf, Nabi dengar, Nabi kata, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kamu mencerca seseorang pun daripada sahabat aku. Padahal Khalid bin Al-Walid sahabat juga. Sebab tu Nabi kata, fa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di kalangan kamu, iaitu orang-orang yang baru di kalangan kamu. Sebab fa inna ahadakum, seseorang di kalangan kamu, orang-orang yang baru di kalangan kamu yang masuk Islam, kalulah kamu mensedekahkan sebesar gunung Uhud emas sekalipun, tidak akan sama sebagaimana satu cupok ataupun separuh cupok yang puak-puak ni pernah sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dulu. Masuk Islam dalam keadaan Islam telah berkembang, pengikut ramai. Puak-puak ni masuk Islam dalam keadaan mereka terpaksa korbankan seluruh harta benda mereka, nyawa mereka untuk agama. Tak kira serupa dengan orang-orang terdahulu. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kata para ulama, orang-orang terdahulu daripada golongan muhajirin dan ansar, hak ni memang orang hak awal-awal sungguh, iaitu sebelum zaman Fatah Mekah. Walladzina tabauhum, salah satu tafsir para ulama, walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka. Maksudnya bukan orang selepas zaman sahabat ni. Walladzina tabauhum tu ialah orang-orang daripada kalangan sahabat juga, tetapi dia masuk Islam lambat lagi daripada golongan muhajirin dan ansar. Nampak tak, tuan-tuan? Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka. Jadi kalaulah Khalid Al-Walid satu orang sahabat pun Nabi pesan lagu tu, apatah lagi kita hak bukan sahabat, bukan gapo, tuan-tuan. Nampak tak? Lebih-lebih lagi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, hubbul ansari minal iman, atau kama qala alaihi salatu wassalam, mencintai orang ansar itu ialah tanda keimanan. Sebab apa? Benci mereka ialah tanda kemunafikan. Sebab apa kita benci ansar? Na'udzubillah. Sebab kita benci kepada Islam yang dibawa oleh orang ansar. Kita benci Islam yang mana dibawa oleh orang ansar dengan pengorbanan mereka, titik peluh mereka, darah mereka, harta mereka, nyawa mereka. Jadi kita mencintai orang ansar, satu kerana batang tubuh mereka, dan satu lagi kerana pengorbanan mereka untuk agama. Sebab tu Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih kata, wa hubbuhum din, cinta kepada mereka ialah cinta kepada agama. Wa iman, ini jugalah iman. Wa ihsan, kita berlaku baik kepada mereka. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan kita benci mereka ialah tanda-tanda kufur dan tanda-tanda orang munafik dan tanda-tanda kesesatan. Satu ketika Abu Zur'ah dia bagi tahu, idza ra'aita ahadan yasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat satu orang mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahawasanya dia adalah orang yang zindiq,
Fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahawa dia adalah orang zindiq. Orang zindiq ni tuan-tuan lebih kurang munafik lah. Orang mana menzahirkan iman tetapi di dalam hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Orang mana menyembunyikan kekufuran di dalam hati dia. Dia kata sebab apa? Dia kata sebab Al-Quran indana haq. Al-Quran di sisi kita betul. Dan was-sunnah indana haq. Dan sunnah itu di sisi kita betul. Wala yanqulul Qur'ana was-sunnata ilaina illa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mana memindahkan Al-Quran, meriwayatkan, menyebarkan Al-Quran kepada kita hari ini, kecuali sahabat Nabi SAW. Dan tidak ada orang yang memindahkan sunnah kepada kita kecuali sahabat Nabi SAW. Puak-puak ni sebenarnya dia bukan nak kritik sahabat. Maksud dia nak kritik Quran. Dia nak sampai kepada Quran, dia nak sampai kepada hadis tu untuk dibatalkan Al-Quran dan hadis. Apabila kita kata sahabat-sahabat tidak terpercaya, sahabat-sahabat gila dunia, bunuh antara satu sama lain, jadi tuan-tuan, bila lagi kita boleh percaya kepada perkhabaran yang mereka bawa? Hari ni kalau ada orang nipu di kalangan kita, kita tak akan dengar cerita dia. Jadi kalau kita tuduh sahabat nipu dak, kaki minum arak, gila dunia, begitu begini, rekod hadis hantar Nabi, sebenarnya kita nak kata boleh beramal dengan Quran, boleh beramal dengan sunnah ada. Tak betul. Tu yang Syiah kata dia ada Quran sendiri. Tu yang Syiah dia ada buku hadis dia sendiri. Sebab apa? Sebab mereka telah tolak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Dan kita telah katakan bahawasanya khilafah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah untuk Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana ini kelebihan dia. Dan kita mendahulukan dia ke atas seluruh umat. Para ulama berselisih pendapat tentang adakah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dia jadi khalifah dengan nas daripada Nabi. Sebahagian ulama kata nas daripada Nabi, cuma nas yang khafi, nas yang tidak begitu jelas tetapi isyarat banyak. Dan sebahagian ulama kata nas yang jelas. Seumpamanya kata-kata Nabi SAW, iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Kamu ikutlah dua orang selepas daripada aku, Abu Bakar dan juga Umar. Jelas. Sebahagian ulama kata isyarat-isyarat banyak. Dalam gapa-gapa keadaan Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW. Ketika mana berhijrah Abu Bakar dengan Nabi. Ketika mana Nabi SAW sakit, Nabi SAW telah suruh Abu Bakar untuk jadi imam kepada kaum muslimin. Dalam riwayat lain, satu orang perempuan datang minta benda dengan Nabi, Nabi tak ada. Nabi kata marilah lepas ni. Bila harta rampasan ke, duit-duit jizyah ke apa mari, aku akan beri kepadamu. Perempuan tu